Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali lagi bersama dengan Malaysia Post dalam ruangan Sudut Pandang. Kali ini kita bersama dengan YB Senator Wan Ahmad Wan Faisal, Timbalan Menteri Perpaduan yang juga merupakan Ketua Armada Bersatu. Ya. Okay. Selamat datang YB, terima kasih meluangkan masa. Sama-sama. Apa khabar YB? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okay, seorang politician atau ahli politik muda yang pada saya agak cool, tahan maki di media sosial. Orang cakap macam-macam, gelar macam-macam, mat jargon lah apa kan, tapi tak cool, tak pernah melatah lagi takat ni. Saya nampak berbanding dengan kalau kita tengok politician lain. Tahniah YB untuk pencapaian itu tersebut. Okay YB, so kalau kita lihat politik Malaysia muktakhir ini, bagaimana YB melihat menjelang usia kabinet kerajaan yang semakin hampir ke penghujungnya? Kalau kita tengok tahun depan adalah sebulan terakhir untuk sesi atau term kali ini, dan bagaimana YB melihat sambutan atau penerimaan rakyat sehingga hari ini. Dalam satu term tersebut kita lihat ada 2-3 kerajaan ganti dalam satu penggal, dan YB antara orang yang atau ahli kabinet yang termasuk dalam kerajaan yang ketiga dalam penggal tersebut. Bagaimana YB melihat? Pertama, terima kasih pada Malaysia Post. Ya, benar, keadaan politik di negara kita amat tidak stabil. Ya, bila kita melihat perubahan yang berlaku akibat percaturan politik yang silih berganti. Pada masa yang sama, kita juga perlu memberi benefit of doubt, sedikit ujian lah kepada mereka yang menerima amanah ini, kerana ketika mana pergolakan ini berlaku dan diselesaikan mengikut lunas-lunas perlembagaan, kita juga berdepan dengan satu situasi yang amat buruk sejak Perang Dunia Kedua, iaitu pandemik COVID-19. Alhamdulillah, kepimpinan sebelum ini yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri ke-8, telah menunjukkan komitmen yang utuh dalam kita mendahulukan rakyat. Walaupun diasap daripada pelbagai sudut oleh rakan sekutu dalam kerajaan daripada UMNO, khususnya kluster mahkamah itu, dan juga bekas rakan dalam Pakatan Harapan, iaitu parti politik seperti DAP, PKR, Amanah, malah oleh mantan pengurusi kami sendiri Mahathir dan mantan ketua Armada saya juga, Syed Saddiq, dengan pemahan kerajaan dan sebagainya. Di sebalik daripada kesemua retorik tersebut, kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan yang ada sebelum ini telah menjalankan amanah yang baik. Kita keluar daripada fasa pandemik dalam keadaan yang amat baik. Pemulihan ekonomi negara sedang berlaku dengan walaupun tidak seperti kita harapkan, tapi masih baik. Dan ketika ini, bila kita berdepan dengan situasi inflasi dan sebagainya, ia benda yang sebenarnya di luar kawalan kerajaan. Dia ada faktor global, perang Rusia Ukraine, juga supply shock melibatkan rantaian bekalan ekonomi kita, microchip dan sebagainya akibat COVID. Kita masih lagi boleh hidup. Cuma sudah tentulah sebagai ahli politik kita tidak boleh berpeluk tubuh dan hanya membiarkan perkara ini berlalu tanpa kita merasai dan simpati kepada nasib rakyat di bawah. Jadi kami ketika ini sedang berusaha giatlah untuk menstabilkan keadaan agar bila mana kita pergi ke Pilihan Umum ke-15, semua pihak di atas landasan yang sama, equal playing ground, agar rakyat dapat memilih dan keluar mengundi beramai-ramai dengan mandat yang lebih baru, lebih besar. Dan kita harap episod ngeri 3 tahun sebelum ini, 4 tahun sebelum ini tidak akan berulang lagi untuk kerajaan begitu cepat ini. Ada beberapa ahli ekonomi mengatakan disebabkan kerajaan atau politik kita yang tidak stabil ini, muktakhir ini, pelabur-pelabur memilih negara-negara jiran berbanding negara kita yang sebelum ini terkenal dengan tumpuan pelabur-pelabur daripada Eropah dan daripada pelbagai negara. Pandangan YB?
Ya, saya boleh setuju sedikit sebanyak berkaitan dengan masalah kita terpaksa bersaing dengan rakan-rakan kita daripada ASEAN khususnya. Dan pada masa yang sama, saya fikir ini satu episod yang perlu kita selesaikan. Ya, tak boleh kita elak dalam pergolakan politik dalaman negara. Indonesia juga dah melalui fasa yang sama. Kita lihat Jokowi ni, kita rasa Jokowi bagus, tapi sebenarnya Jokowi ni berjaya membina Indonesia pada hari ini kerana Indonesia telah melalui fasa-fasa pergolakan itu lebih awal daripada kita. Bermula 98, kemudian oleh SBW, sampailah Pak Jokowi sekarang ini. Jadi semua negara-negara yang melalui revolusi politik perlu lalui satu saat yang sukar seperti kita. Kita ni sebenarnya tak selesai daripada 98 sampailah sekarang. Protagonis, antagonis tetap sama, Tuan Mahathir, Anwar Ibrahim. Adakah Tuan Mahathir akan memberikan jawatan Perdana Menteri kepada Tuan Anwar Ibrahim? Kita semua tahu tidak akan berlaku, bukan? Jadi biarlah macam mana sekalipun keadaan, selagi mana dua gergasi ini masih lagi mencaturi politik kita, saya fikir semua orang akan terperangkap. Maknanya politik kita pada hari ini masih dibelakangi oleh pergaduhan atau perbalahan antara Tun Mahathir dengan Anwar Ibrahim. Sebahagian besar ya, saya masih boleh katakan, khususnya golongan generasi yang berumur 30 tahun ke atas, ya. Golongan milenial, adik-adik kita yang pertama kali akan mengundi ni tak terkenal pun, tak tahu pun apa yang berlaku 98 dulu. Mereka tak peduli pun sebenarnya. Jadi kita berdepan dengan situasi ahli-ahli politik kita dan pengundi yang ada sentimen reformasi, dan juga mereka yang mahukan negara ini keluar daripada perbalan politik sempit untuk membina negara, iaitu golongan-golongan muda yang pertama kali mengundi. Jadi saya nampak ini peluang untuk saya dan rakan-rakan yang lebih muda dalam politik mencorakkan satu persaingan yang sihat berbanding dengan politik yang lampau yang dibayangi dengan gergasi-gergasi ini. Saya tidak menafikan sumbangan kedua-dua gergasi ini, ya, Tun Mahathir dan Tun Sri Ibrahim. Kedua-duanya cukup hebat, cukup memberi kesan kepada orang Melayu khususnya. Cuma bagi saya telah tiba masanya mereka bersara dan beri ruang kepada barisan kepimpinan pelapis yang mereka sendiri cetak, Datuk Seri Mukris, Rafizi, Syarul Nasution, untuk mencorakkan politik parti mereka itu. Dan insyaAllah saya sebahagian daripada ahli politik negara tanah air, kita nak bawa politik sihat, matang, sejahtera, meminjam cokoran kata PAS, untuk kita bawa kepada tawaran baru kepada rakyat. What's best for the country and for the next generation dari segi polisi berbanding dengan sentimen seperti yang kita tahulah. Tadi YB mengatakan Indonesia sebelum menjadi makmur pada hari ini di bawah pentadbiran Jokowi melalui fasa perbalahan antara perang antara antagonis dan protagonis contohnya. So Malaysia sekarang di fasa mana? Masih di fasa peperangan tersebut atau dah di fasa pemulihan pada pandangan YB? Saya fikir konflik antara dua kamp ini sudah semakin berkurangan, disebabkan saya katakan tadi sentimen baru ini lebih dicorak oleh pengundi yang tidak kenal 13 Mei, yang tidak kenal perbalahan UMNO 90-an, konflik antara kerajaan dan sultan, dan tak kenal reformasi 98. Jadi momentum daripada pengundi-pengundi baru ini yang kita dapat lihat dan tinjau dalam media sosial berbeza dengan sentimen yang dimainkan oleh parti-parti politik 20 tahun dulu. Kita masih di fasa yang saya anggap pemulihan, untuk pemulihan lah, fasa pemulihan. Sebab itu banyak perkara tidaklah semudah yang kita mahukan untuk kita corakkan politik itu dengan stabil, kerana peralihan tampuk kekuasaan dan pengaruh itu sedang berlangsung. Contohlah PKR saja. Siapa sangka orang yang bercuti lama, Saudara Rafizi, make a comeback, mengalahkan seorang yang begitu veteran dalam PKR, Syarul Nasution. Itu menunjukkan ada arus di bawah dalam parti PKR, khususnya mungkin pengundi-pengundi muda ini di kalangan ahli-ahli PKR yang sudah mahu perubahan yang tidak lagi berkiblatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim semata-mata. He is still a factor in PKR, but no longer the sole factor. PKR now is no longer about Anwar. It's about, I think, rakyat. Ini satu signal lah. Satu signal yang nampak arus perubahan itu sedang berlangsung. UMNO juga. UMNO juga sedang begitu. Tun Mahathir dah tak ada, dan kita lihat
antara, kalau saya boleh puji Ketua ZMD lah ya, beliau berani menampilkan calon-calon muda dalam PRN Melaka dan Johor. It's a good sign. Reform is happening in UMNO first, dan ini patut diikuti oleh parti-parti lain Termasuk Bersatu. Okey, YB, bersesuaian dengan YB sebagai Timbalan Menteri Perpaduan dan juga menjelang bulan kemerdekaan. Okey YB, kalau kita lihat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia ini masih rapuh, masih goyang, belum lagi seperti yang kita harapkan, gembar-gemburkan. Terutama di kalangan Melayu sendiri juga masih berpecah, masih terlampau banyak perpecahan, terlampau banyak puak kalau kita boleh kata kan. Okey, bagaimana pandangan YB sebagai pemimpin orang muda dalam sebuah parti yang agak besar pada saya, yang juga dalam kerajaan, dan juga sebagai penyandang jawatan Timbalan Menteri Perpaduan? Saya nampak antara kelemahan punca kenapa perpaduan kita semakin kusut pada hari ini adalah kurangnya penghayatan rakyat Malaysia, khususnya golongan-golongan yang muda, berkenaan dengan kontrak sosial kita, kelembagaan kita, rukun negara kita dan sejarah tanah air ini. Kalau mana kita lahirkan generasi yang buta sejarah, buta tentang konteks yang telah membina negara ini, maka kita selamanya akan bercakap dalam kelompok yang sama. Kita ada mimpi yang berbeza-beza, yang sebentar atas nama Malaysia inilah. Jadi ini perkara yang perlu kita selesaikan, rungkaikan secepat mungkin melalui usaha-usaha kerajaan dan juga usaha-usaha badan-badan kerajaan. Melalui apa? Pertama yang saya nampak, mestilah kita konsisten dan istiqomah oleh semua pihak bersetuju mendaulatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penyatuan. Ini cakap pun bahasa lain-lain, dalam ekonomi berbeza, dalam budaya berbeza. Macam mana sesama kaum kita nak faham antara kita? Sebab itulah salah faham timbul. Contoh saja filem Mat Kilau baru-baru ini terlihat sebabkan kurangnya perbincangan dalam bahasa kebangsaan melibatkan seni. Bila mana ada filem-filem yang dilihat sebagai nasionalis untuk kaum tertentu, sering saja dipandang serong oleh setengah kaum lain yang rasa ianya mencabar kedudukan mereka dalam negara ini. Ini tidak benar. Kita tak pernah mempersoalkan filem-filem propaganda Amerika, China tentang setengah kaum yang mereka ada prejudis ke atasnya. So kenapa kita perlu polemikkan sampai begitu? Bagi saya ini kerana kelemahan perpaduan. Ada satu stigma, ada satu perasaan cemburu, perasaan mencurigakan yang timbul akibat kurangnya pergaulan antara kita. Kalau kita lihat di kafe-kafe, restoran, apakah anak Melayu, India, Cina ini duduk sekali? Jarang kita jumpa. Di sekolah apatah lagi, ya. Malah saya sebagai Timbalan Menteri Perpaduan, bila saya buat program Rukun Tetangga, saya turunlah ke banyak tempat. Jarang sekali saya tengok pelbagai kaum duduk dalam satu jawatan kuasa. Selalunya Melayu je ramai, yang lain tu macam token yang datang. So itu tak baik. Matlamat kerajaan untuk memupuk perpaduan tak tercapai lagi sebenarnya bagi saya. So sebagai pembuat dasar, apa yang YB dan pasukan YB sedang buat atau telah buat setakat ini untuk menyelesaikan perkara tersebut? Ini satu perkara yang saya perlu bagi pujian kepada Yang Berhormat Tan Sri Berdin Yassin, kerana sewaktu beliau Perdana Menteri, beliau mewujudkan semula Kementerian Perpaduan Negara. Walaupun kementerian ini sering dikatakan sebagai kementerian ataupun peranan yang diserap masuk dalam pelbagai kementerian lain sebelum ini, bagi saya ianya perlu diasingkan kerana fokus. Kalau kita ingat, kementerian saya ini ditubuhkan buat pertama kali selepas 13 Mei. Malah menteri yang menjadi yang mengambil tanggungjawab utama adalah Tun Sambatan, Mendiang Tun Sambatan, MIC, yang ketika itu pada tahun 1974 terpaksa meredakan ketegangan antara pemuda UMNO dan pemuda-pemuda daripada bangsa kumpulan Cina tentang isu yang pada hari ini kalau kita dengar memang kelakar lah, lion dance, ya, tarian singa. Pemuda UMNO ketika itu dan beberapa NGO Melayu mempersoalkan kenapa perkara ini perlu dibawa ke umum dan sebagainya. Itu menunjukkan dulu kefahaman kita tentang budaya sesama lain, bangsa lain ini kurang. Jadi peranan Tun Sambatan sebagai orang India, pemimpin India, mediator, ya, menjadi pemudah cara untuk meredakan ketegangan antara dua pihak ini.
Dan dari situlah Tun Razak dan Tun Selamatkan dan Kabinet mewujudkan pelbagai komponen-komponen lain seperti Jawatan Perpaduan Negara, oleh Tabika Perpaduan, Rukun Tetangga, dan juga jangan kita lupa peranan preamble Rukun Negara itu diangkat selepas 17 Mei untuk merangkumkan semula semangat perlembagaan dan social contract yang ada selepas merdeka, agar semua bangsa faham kedudukan masing-masing, agar kita boleh bergerak sederap ke arah pembangunan negara. Jadi saya nampak kerajaan masih perlu lakukan perkara ini dan mengutamakan agenda perpaduan dalam setiap pelaksanaan program pendidikan, budaya, dan pelbagai hal lagi. Contohlah, kalau Finas boleh bantu Mat Kilau, ya, kenapa Finas tak boleh bantu juga lepas ini, saya cadangkanlah ini, ya, untuk kita tunjukkan tokoh-tokoh kemerdekaan di kalangan bangsa-bangsa lain. Saya yakin ada ramai untuk India sambil kategori su, kan, ni antara tokoh jururawat yang membantu polis dan tentera kita sewaktu darurat, ya. Jadi perkara ini boleh ditunjukkan sebagai filem yang membawa semangat patriotisme dan merapatkan jurang antara kaum. Yalah, konteks Mak Kilau berbeza sebab Mak Kilau zaman sebelum datangnya ramai migran daripada China dan India. Jadi dia dapat Melayu sentrik lah. Tapi untuk akan datang, saya fikir kita boleh cari dan usahakan cara yang merangkumkan bangsa-bangsa lain dalam tema-tema filem patriotisme. Itu satu cara untuk pelajar pupuk perpaduan. Dan sukan, kita lihat kadang-kadang sukan tertentu ni sering diidentifikasi dengan bangsa tertentu. Basketball, bola keranjang Cina. Bola Melayu. Ini perlu dipecahkan di peringkat sekolah, ya. Maknanya Kementerian YB sedang buat perkara tersebut lah. Kita bekerjasama lah dengan maknanya Kementerian Perpaduan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk buat benda yang macam YB bincangkan tadi. Kementerian Perpaduan ini adalah kementerian yang boleh masuk bekerjasama dengan semua kementerian untuk memastikan agenda perpaduan itu dilaksanakan di setiap peringkat. Ya. Kami saja nak buat tak boleh, tak cukup. Ya, dari segi peruntukan, dari segi capaian tak cukup. Tapi kita boleh bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain, agensi-agensi lain untuk memastikan apa yang telah diputuskan oleh Kabinet dilaksanakan di setiap peringkat. Ya, itu yang saya nampak sesuai dengan apa yang telah kita lancarkan tahun lalu oleh Yang Amat Perdana Menteri Dr. Sri Ismail Sabri dan Menteri saya Dr. Halimah Sadiq tentang pelan tindakan perpaduan untuk 10 tahun akan datang. Kita ada, dan kita ada pelan untuk 5 tahun akan datang program Malaysia ni. Jadi kita boleh gunakan dokumen tersebut sebagai panduan untuk kita garap di semua kementerian dan agensi di semua lapisan masyarakat. Okey, tadi YB ada menyentuh soal pendidikan. Okey, kalau kita lihat pembangunan atau kemajuan sesuatu bangsa atau negara juga bermula daripada pendidikan. Betul tak YB? Okey. Jadi, kalau kita lihat, saya nak tanya YB lah, pendapat YB sebagai seorang Timbalan Menteri Perpaduan. YB setuju tak kalau kita katakan bahawa kewujudan sekolah vernacular menjadi punca kepada perpecahan kaum di Malaysia? Asasnya ada, tapi bagi saya ianya sudah tidak boleh kita momokkan lagi seperti itu. Ya, saya beranggapan kita kena terima hakikat sekolah vernacular ini here to stay. Saya tahu kalau saya kata begini nanti ramai nasionalis Melayu akan marah, ya. Tapi ini hakikat kita tak boleh nafikan. Bahawasanya sekolah vernacular sudah menjadi sebahagian daripada fabrik sosial negara kita. Jadi bagaimana kita ingin memastikan sekolah vernacular tidak menjadi punca kepada sebarang bentuk perkara yang memecahkan perpaduan. Lepas itu saya usulkan dalam ucapan saya pelbagai peringkat di parlimen dan sebagainya, kita perlu perkukuhkan karakter nasional pelajar-pelajar, guru-guru, para pendidik di sekolah-sekolah vernacular. Maksudnya apa? Maksudnya lebihkan konten, silibus daripada sejarah, pengajian bahasa, pengajian budaya dan agama tentang masyarakat dalam negara kita, bukan saja masyarakat Melayu Islam, tapi juga bangsa di Sabah dan Sarawak, ya, untuk mereka memahami bahawasanya sekolah vernacular ini walaupun asasnya itu berkiblatkan bangsa tertentu, turut membawa aspirasi nasional. Kalau kita berupaya menengahkan reform dalam hal ini, kita cakaplah dengan dongzong dan semuanya, saya yakin rakyat tidak akan memandang serong sekolah vernacular, ya, malah akan diterima sebagai sebahagian daripada realiti pendidikan kita. Cuma saya nampak perkara ini perlu ada political will antara semua pihak, bukan saja kerajaan tapi juga badan-badan
Persatuan Pendidikan Cina juga, Persatuan Pendidikan India, agar kita boleh rapatkan jurang untuk kita demi negara yang lebih bersatu padu. Itu yang saya tak nampak lah sekarang ni, antaranya sebab masing-masing nak politikkan isu ni. Ini masalah kita. Dan politik perkauman pun masih laku lagi. Masih laku. Sebab kan perkara ini tak selesai. Okey. Berkenaan dengan penyatuan ummah yang diusulkan oleh PAS, bagaimana YB melihat? Sejauh mana keberkesanan atau kerelevanan penyatuan ummah ini dalam politik dan dalam masyarakat? Saya nampak PAS jujur dan ikhlas dalam membawa slogan dan juga aspirasi perpaduan ummah yang khususnya dalam politik melibatkan UMNO dan bersatu. Ya. Dan saya rasa PAS konsisten dalam hal itu berasaskan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang keutamaan memelihara silaturahim antara kaum muslimin. Tapi pada masa yang sama, kita juga boleh lebih bersikap adil lah kepada semua kumpulan Melayu Islam yang ada dalam negara ini. Kalaupun dalam politik kita tak boleh satukan semuanya, tapi dalam hal-hal lain kita boleh. Contohlah soal-soal melibatkan kepentingan Islam dan kepentingan orang-orang Melayu. Contohnya bahasa Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Platform-platform yang lebih menyeluruh melibatkan semua parti Melayu, termasuklah Amanah, PR, ya, perlu kita laksanakan agar semangat dan aspirasi perpaduan ummah itu dapat diterjemahkan lebih besar berbanding dengan apa yang kita lihat sekarang hanya berlega di sekitar politik antara UMNO dan Bersatu. Jadi saya nampak PAS sebagai antara yang memegang slogan ini boleh diperluaskan agar kita nampak ia bukan sekadar retorik politik lah. Saya yakin PAS boleh, PAS dah buat banyak perkara ini dulu dan kami bersedia menyambut. Maknanya boleh diterjemah lah. Boleh diterjemahkan. Okey, jika diberi pilihan dalam masa sekarang, jika melihat keadaan negara, politik dalam konteks ekonomi dan juga politik semasa, pandangan Armada lah, sesuai ke tak dibuat pilihan raya pada tahun ini atau menunggu sehingga habis term? Pandangan saya tidak sesuai. Saya tidak bersetuju dengan pendirian UMNO khususnya yang memaksa dan mendesak Yang Amat Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen. Atas sebab apa? Kita sudah lihat rand pertusan keluar mengundi yang rendah, ya, akibat persoalan-persoalan semasa yang menghambat rakyat dan pengundi. Ketika bulan 3 di Johor, COVID. Sekarang kalau nak bubar, harga barang, ya, rakyat sibuk nak hidup, cari duit, cari rezeki, tak ada masa nak fikir pasal politik sebenarnya buat masa ini. Sebab tu rakyat marah dengan ahli politik macam saya, ya, sebabkan dilihat orang politik ni tak ada simpati kepada keperitan hidup rakyat. Jadi berilah masa untuk mereka bernafas, berilah masa untuk mereka menerima bantuan-bantuan kerajaan, berilah masa untuk kerajaan selesaikan masalah-masalah ini. Kalau tak selesai, nanti masa pilihan raya kalian undilah siapa yang kalian rasa mampu. Buat masa ini bagi ruang semua orang boleh hidup, dan kita harap dengan kelegaan yang mereka boleh terima dalam masa setahun ini, mereka boleh keluar mengundi dengan hati yang lapang tanpa ada rasa yang marah, prejudis ke atas mana-mana parti politik, dan menilai setiap satu daripada mereka itu yang akan bertanding dengan dasar dan janji yang ingin mereka usulkan kepada setiap konstituensi yang mereka tandingi. That's the best politics that we can have, sebab orang dah semua stabil. Buat masa ini hanya orang yang nak lepaskan tengkuk daripada kes mahkamah saja yang begitu risau politik ataupun PRU akan berlangsung lambat. Di kalangan pemimpin UMNO, kalau kita lihat di kalangan UMNO dan BN lah, ada yang ramai yang mengatakan kerajaan campuran yang diketuai oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini tidak stabil, rapuh, lemah. Contohnya antara penjenamaan mereka terhadap kerajaan Ismail Sabri ini, dan dakwaan mereka mengatakan jika berlaku pilihan raya dan UMNO BN menjadi kerajaan, maka negara boleh stabil. Pandangan YB? Itu bagi saya satu pandangan yang tohor kerana punca ketidakstabilan politik yang ada pada hari ini, yang ada pada kerajaan campuran ini, banyak berpunca daripada segelintir kepimpinan UMNO yang rakus itu. Lihat sajalah, dulu bila mana mereka tak ada jawatan Timbalan Perdana Menteri, mereka desak.
Bila dapat jabatan Perdana Menteri, mereka tekan lagi Tan Sri Muhyiddin ketika itu, sampai jatuh Tan Sri Muhyiddin akibat penarikan sokongan oleh sebahagian ahli Parlimen UMNO atas arahan Presiden mereka itu. Dan ini akhirnya menimbulkan ketegangan bila mana Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, bila cuba merangkumkan kesemua pihak dalam kerajaan, tapi masih diasap setiap hari oleh Ketua Pemuda UMNO yang melihat kerajaan pada hari ini, walaupun Perdana Menterinya daripada UMNO dan Barisan Nasional, sebagai kerajaan yang asing daripada mereka. Ini perkara yang tidak bertanggungjawab. Kita lihat kerana apa? Permainan politik yang dimainkan itu dalam keadaan kita susah, mengorbankan kestabilan yang sebenarnya telah dicapai oleh kesemua pihak dalam Perikatan Nasional ketika ini. So, buatlah pilihan raya pun, katakanlah Barisan Nasional menang, saya tak rasa kemenangan yang akan timbul dan jumlah pengundi yang akan keluar itu akan memberi keabsahan kepada kerajaan tersebut. Ya, sebab saya katakan tadi, rakyat sudah muak buat masa ini. Bagilah mereka ruang untuk bernafas agar kita dapat legitimasi ataupun keabsahan politik yang jelas bila mandat itu diundi oleh 70% pengundi-pengundi layak di Malaysia pada tahun depan. Okay, YB, kita patah balik kepada perbincangan awal kita tadi berkenaan dengan politik muda dan politik tua. Okay, YB pun tadi setuju kata Datuk Seri Zaied Hamidi berani menampilkan calon-calon muda dalam PRN Melaka dan Johor misalnya. Okay, kita melihat pula Bersatu. Kalau kita lihat sekarang Bersatu masih kalau kita bercakap Bersatu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin adalah Bersatu. Bersatu Muhyiddin Yassin. Macam mana tu YB? Adakah Bersatu pada PRU 15 akan datang bakal menampilkan apa watak-watak yang lagi fresh atau macam mana? Sebab tentu kita menghormati dan sentiasa mempertahankan Presiden kami, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana beliau lah pengasas Bersatu. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri sebagai orang paling lama dalam politik pada hari ini, beliau sendiri memahami akan keperluan menampilkan watak-watak baru dalam Bersatu untuk mewakili parti, menawarkan penyelesaian yang baik kepada rakyat. Antara perkara utama yang saya nampak yang Bersatu akan lakukan untuk pilihan raya akan datang adalah memastikan bukan sahaja calon-calon baru yang lebih berkaliber, tapi juga memastikan dasar-dasar baru yang lebih progresif untuk orang Melayu dan rakyat Malaysia. Jadi kesegaran yang kita ingin dambakan daripada Bersatu ini terletak bukan sahaja pada Tan Sri Muhyiddin punya kebijaksanaan sebagai pentadbir negara yang antara yang paling veteran, tapi juga kepada kekuatan ahli-ahli Bersatu ini yang rata-ratanya tidak pernah dinodai dengan politik-politik lama. Mungkin tidak kepada golongan-golongan yang lebih tua, seperti contohnya ketua-ketua bahagian, ramai antara mereka adalah mantan-mantan jawatan kuasa UMNO. Tapi untuk generasi armada seperti saya, Seri Kadi, kami tak pernah masuk mana-mana parti politik. Bersatu adalah parti pertama kami. Jadi peluang ini boleh kita corakkan, gunakan untuk menampilkan bakat-bakat baru yang ramai ada sebenarnya. Cuma keadaan tidak mengizinkan untuk kita tampilkan. InsyaAllah saya yakin parti akan buat keputusan yang bijak, seperti mana UMNO baru-baru ini menampilkan lebih ramai calon-calon muda profesional untuk rakyat Malaysia pilih dalam PRU 2015. Okey YB, soalan terakhir sebelum kita tutup majlis kita. Saya nak tanya YB, pandangan YB, akhir-akhir ini banyak kes jenayah yang melibatkan, yang sering dikaitkan dengan isu kesihatan mental. Bagaimana YB melihat perkembangan yang saya rasa tidak sihat akhir ini? Ya benar, inilah kesan daripada masalah sosioekonomi yang melanda kepada masyarakat kita. Bukan saja di Malaysia, di semua negara dalam dunia ini, bila mana isi rumah tidak mampu dipenuhi, makanan tidak mampu dihidangkan atas meja untuk anak bini, pelbagai masalah mental akan timbul di kalangan mereka yang terkesan. Dan perkara ini perlu ditangani segera oleh kerajaan melalui program-program bukan saja yang bersifat bantuan material seperti bantuan keluarga Malaysia dan sebagainya. Pada masa yang sama saya fikir kita harus kembali kepada punca dan asas kehidupan beragama, ya. Program-program yang mengingatkan kita semula kepada ketuhanan, ya, oleh semua agama perlu diperbanyakkan agar ketenangan jiwa itu dapat dirasai dan dinikmati.
oleh rakyat kita. Sebab saya fikir bila mana kita terlampau bersifat sekular dalam menilai sesuatu masalah, kita lupa aspek kejiwaan yang ada dalam setiap manusia. Man is not just about flesh, yeah? Man has spiritual being inside. Jadi sebagai manusia, sebagai orang Islam khususnya, kita perlu bawa masyarakat kita ni kepada Tuhan semula dalam pengajian-pengajian di masjid. Contohlah ibadah korban. Saya nak serulah kepada semua rakyat Malaysia yang berkemampuan, yang boleh tunaikan ibadah korban, utamakan jiran tetangga kita pada kali ini. Ya, korbankanlah daging tersebut, berikanlah kepada mereka yang susah di kalangan rumah tangga kita, jiran tetangga Jiran-jiran kita, agar mereka tidak kelaparan. Anak-anak yang mungkin menangis, ya, yang hilang kerja dan sebagainya. Jadi kekuatan kita ni ada. Kalau Mak Kilau boleh kutip hampir 50 juta, pastikan kita juga boleh kutip sumbangan dana kebajikan untuk rakyat kita sebanyak itu. We are consumers. Kita rakyat Malaysia ni ada kemampuan membeli yang cukup besar. Sayangnya bila tidak ada penyusunan, tak ada matlamat yang jelas, sumber kita itu dibiarkan. So, jadikan semangat Mak Kilau ni dan semangat Raya Korban ni sebagai permulaan untuk kita bantu sesama kita, tanpa menafikan peranan kerajaan untuk menstabilkan harga barang dan sebagainya. Jadi saya nampak mental health ini boleh kita tangani melalui kerjasama antara semua pihak yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin whole of nation approach, ya, keseluruhan negara. Sebab saya nampak institusi agama sering diabaikan oleh kita untuk menangani isu kesihatan mental. Seolah-olah kesihatan mental ini hanya milik KKM saja. Jadi itu tak tepatlah bagi saya. Saya setuju berkenaan dengan korban tadi, yang ya, kita perlu mengutamakan ibadah korban itu di kalangan karya kita, jiran-jiran kita yang tengah susah berbanding yang lebih jauh. Itu saya setuju. Okey, baik, terima kasih untuk masa yang diluangkan kepada kita dengan Malaysia Post. Okey, semoga maju jaya YB di dalam kementerian YB dan insya-Allah dalam karier politik YB seterusnya. Okey, terima kasih. Teruskan bersama dengan Malaysia Post dalam ruangan sudut pandang untuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih YB. Sama-sama.